Bismillahirrahmanirrahim. Ikram muslimin. Menyempurnakan dengan penuh tanggungjawab perintah-perintah Allah SWT yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah SWT yang lain dengan cara Nabi SAW. Dan dalam hal itu hendaklah mengambil kira kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka, sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Al-Baqarah 221. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Adakah orang yang mati hati kerana kufur, kemudian kami menghidupkannya semula dengan hidayah, lalu kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapat membezakan antara yang benar dengan salah. Dia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap dalam gelap gelita, yakni kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya. Al-An'am 122. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Jika demikian halnya, maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama dalam menerima balasan. As-Sajdah 1:18. Ayat 18. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Maksudnya ialah semua orang Islam yang telah diterima oleh Allah SWT dan seluruh penduduk dunia. Fatir 32. Keterangan. Selepas Rasulullah SAW, umat ini telah dijadikan pewaris Al-Quran. Dalam ayat di atas, daripada perkataan istafaina, telah terzahir kebesaran dan kelebihan yang besar untuk umat ini. Ini adalah kerana lafaz istafa yang membawa makna memilih banyak digunakan dalam Al-Quran untuk para nabi alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT telah menggabungkan umat ini bersama para nabi dan para malaikat dalam perkataan istafa, pemilihan. Walaupun darjah-darjah pemilihan berbeza-beza. Pemilihan untuk para nabi dan malaikat ialah pemilihan yang tinggi, sedangkan darjah pemilihan untuk umat Muhammadiyah ialah selepas darjah pemilihan para nabi dan malaikat. Ma'arif Al-Quran. Seolah-olah setiap peribadi umat ini telah dikurniakan kemuliaan khusus yang dahulunya hanya dikurniakan kepada para nabi. Dengan sebab mendapat kemuliaan ini, dengan sendirinya setiap orang Islam telah menerima tanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Al-Quran kepada seluruh manusia. Hadis-hadis Nabi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Muqaddimah Sahih Muslim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah memandang Kaabah dengan penuh kekaguman lalu bersabda, La ilaha illallah. Wahai Kaabah, alangkah baik dan sucinya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agung kemuliaanmu. Namun kehormatan dan kemuliaan seorang Muslim adalah lebih besar daripadamu. Allah SWT telah menjadikan kamu mulia, dan demikian juga Dia telah menjadikan diri, harta dan kehormatan seorang Muslim mulia. Dan kerana kemuliaan itu juga Dia telah mengharamkan kita bersangka buruk walau sedikit terhadap orang mukmin yang lain. Tabrani Majma'uz-Zawaij. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang-orang mukmin yang fakir akan masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada orang-orang mukmin yang kaya. Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir akan masuk syurga terlebih dahulu daripada orang-orang kaya selama setengah hari, iaitu 500 tahun. Riwayat Tirmizi. Keterangan. Dalam hadis yang terdahulu dinyatakan bahawa orang miskin akan masuk syurga 40 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Keterangan ini ialah untuk keadaan kedua-dua mereka adalah ada kecintaan terhadap harta. Sementara untuk hadis ini dinyatakan bahawa orang-orang miskin akan masuk syurga 500 tahun lebih dahulu. Ini adalah untuk keadaan orang miskin yang tidak cinta harta, sedangkan orang kaya cintakan harta. Jami'ul Usul karangan Ibnu Sir. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, kamu semua akan berhimpun pada hari kiamat lalu akan diseru, di manakah orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam kalangan umat ini? Mereka pun akan bangun lalu dikatakan kepada mereka, apakah amalan yang telah engkau lakukan? Mereka pun menjawab, wahai Tuhan kami, engkau telah uji kami dan kami telah bersabar, dan engkau telah berikan harta dan kekuasaan kepada orang lain selain kami. Maka Allah SWT pun berfirman, kamu benar. Nabi SAW bersabda, maka mereka pun masuk syurga sebelum orang-orang lain, dan tinggallah kekerasan hisab untuk orang-orang kaya dan penguasa-penguasa. Riwayat Ibnu Hibban.